Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 akan membuat penerangan berkaitan dengan bacaan khusus riwayat Hafs and Asim bagi kerja khusus kemahiran Al-Quran PIMK 3233. Sebelum meneruskan pembentangan atau penerangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan terlebih dahulu. Kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu saya, Azharuddin bin Abdul Aziz, yang kedua Muhammad Nabil Hakimi bin Abdul Hamid, dan yang terakhir Muhammad Nasrul Isyad bin Muhammad. Jadi saya serahkan penerangan yang pertama kepada saudara Muhammad Nabil Hakimi dan diikuti oleh saudara Muhammad Nasrul Isyad, dan yang terakhir akan diterangkan oleh saya, Azharuddin bin Abdul Aziz. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang bacaan hukum sin. Apakah yang dimaksudkan dengan bacaan hukum sin ini? Hukum sin adalah sin yang berada di atas huruf sad di dalam ayat-ayat Al-Quran di dalam Rasam Osmani ini. Sebagai contoh, saya boleh ambil untuk menjadi pemudah caraan untuk menerangkan hukum sin ini. Saya mengambil daripada surah Al-Baqarah ayat 245, di mana saya mengambil ayat wayab sutu. Kita dapat lihat di situ terdapat hukum bacaan sin, di mana huruf sin berada di atas huruf sad, di mana kita boleh membacanya dengan cara bacaan wayab sutu. Kita menyebut sin bukannya huruf sad, dan ada juga ayat-ayat Quran di mana huruf sin itu terdapat di bawah huruf sad dan kita boleh membacanya secara kedua-duanya. Dan begitulah cara yang mudah untuk kita mengenal hukum sin. Wayabsutu. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang hukum bacaan ismam. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum bacaan ismam ini? Hukum bacaan ismam di mana kita perlu muncung ketika mana kita bertemu dengan huruf mim dalam ayat Quran ini yang bersabdu sebanyak 2 harakat. Kita perlu membaca hukum ismam ini kerana kita ingin mensyaratkan terdapat huruf dan bertanda depan. Dan cara kita mengetahui hukum ismam ini adalah sangat mudah, di mana kita dapat lihat terdapat tanda intan kecil di atas satu ayat tersebut, dan itu adalah cara mudah untuk kita mengenal hukum ismam. Dan saya memetik daripada surah Yusuf ayat yang ke-11, iaitu saya mengambil daripada ayat la ta'manna. Kita tidak boleh membaca secara tidak muncung sebanyak dua harakat. Contohnya seperti la ta'manna, dia perlu membaca secara bibir kita muncung ke depan sedikit, seperti la ta'manna. Dan itu adalah cara bacaan dan mengenal hukum ismam. La ta'manna. Dan yang ketiga, saya akan menerangkan tentang hukum bacaan raum. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum bacaan raum ini? Hukum bacaan raum adalah kita melemahkan bunyi huruf tersebut sehinggakan dia seakan-akan lenyap, tetapi hanya didengari oleh orang-orang terdekat sahaja. Saya memetik contoh daripada surah Yusuf ayat yang ke-11, iaitu la ta'manna. Hukum raum ini dia perlu melemahkan huruf yang di mana dalam ayat ini terdapat asalnya ialah 2 nun dalam satu ayat ini, tetapi apabila dibacakan secara hukum raum, nun yang kedua ini disembunyikan bacaannya dan disebut seperti berikut: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya abana laka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasirun. Sadaqallahul azim. Saya ingin menekankan berkenaan dengan hukum raum ini pada ayat la ta'manna. Pada asalnya la ta'manna ini mengandungi 2 nun, dan apabila hadirnya hukum raum ini, kita perlu membacanya dengan menyembunyikan huruf nun tersebut seperti berikut: la ta'manna, la ta'manna, la ta'manna. Dan itu adalah cara kita mengenal hukum raum. La ta'manuna. Keempat, saya akan menerangkan tentang cara bacaan mad iwad. Apakah yang dimaksudkan dengan cara bacaan mad iwad ini? Mad iwad adalah mad asli yang berlaku ketika mana kita ingin mewakafkan bacaan.
secara ringkasnya saya akan menerangkan di sini adalah mad aiwat ini adalah menggantikan satu baris daripada tanwin fathatain kepada bacaan mad dua harokat ketika mana kita ingin mewakafkan satu ayat tersebut. Dan mad aiwat ini tidak akan terjadi ketika mana hadirnya ta marbutah di dalam akhir sebelum ayat yang sebelum kita ingin mewakafkan itu. Saya mengambil petikan daripada surah Al-Adiyat ayat pertama hingga ayat kedua, di mana pada akhir ayat sebelum diwakafkan itu mengandungi mad aiwat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha falmuriyati qadha. Sadaqallahul azim. Sebelum saya mewakafkan ayat tersebut, pada ayat pertama dan ayat kedua, pada ayat tabha dan juga qadha terdapat tanda fathatain, dan sebelum kita ingin mewakafkan satu ayat tersebut, kita hanya perlu menyebut mad sepanjang dua harokat saja dan kita tidak perlu menyebut fathatain. Tetapi berbeza juga apabila kita ingin membacanya menyambung terus bacaan tersebut. Contohnya seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan falmuriyati qadha. Dan itu adalah cara yang mudah untuk kita mengenal mad aiwat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'adiyati dhabha falmuriyati qadha. والعاديات ضبها فالموريات قدها. Yang kelima, saya akan menerangkan tentang hukum bacaan mad badal. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum mad badal ini? Mad badal bererti tukar, atau lebih mudahnya, mad badal ni apabila huruf mad asli bertemu dengan huruf hamzah di awal kalimah ataupun huruf hamzah yang dipanjangkan. Dan terdapat dua jenis mad badal dalam hukum bacaan dalam Al-Quran ini, iaitu pertama ialah mad badal asli dan juga yang kedua adalah mad menyerupai badal. Mad badal asli ialah huruf mad yang asalnya ada huruf hamzah dan yang keduanya adalah sakinah digantikan dengan huruf mad, dan yang kedua ialah mad menyerupai badal, iaitu huruf mad yang seakan-akan menyerupai badal dan huruf hamzah tidak berada di awal kalimah. Sekarang saya akan memberikan secara terperinci dan contoh yang lebih baik mengenai dengan mad badal ini. Saya memetik daripada surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sadaqallahul azim. Di dalam surah ini, ayat yang mengandungi mad badal ialah atina. Atina ini saya boleh menyimpulkan ia adalah mad badal asli, di mana huruf yang awalnya pada mulanya ada hamzah dan yang keduanya adalah sakinah digantikan dengan huruf mad, dan huruf hamzah ini digantikan dengan huruf alif, di mana huruf alif ini terdiri daripada mad asli, iaitu huruf alif hawiyah. Dan hukum bacaan ini adalah kita perlu membacanya dengan bacaan dua harokat. Sekian daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya seterusnya, insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Baik, seterusnya saya akan sambungkan dengan imalah. Saya akan bacakan surah Hud ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Baik, sebelum kita cari ataupun saya terangkan di mana kalimah yang imalah itu, marilah kita fahami dahulu maksud imalah. Imalah ialah membunyikan sedikit fathah ke arah kasrah supaya bunyinya menjadi a.
Baik, kalau kita tengok dalam surah Hud ayat ke-41 ini, perkataan majreha. Sepatutnya kalau kita tengok pada baris itu dibaca dengan majroha. Tetapi disebabkan ianya imalah, bunyi alif tadi digantikan dengan a, iaitu kita baca dengan majreha. قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Seterusnya saya sambung dengan tashil, iaitu saya ambil dari surah Fussilat ayat yang ke-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Baik, sebelum saya keluarkan kalimah yang ditashilkan itu, marilah kita fahami dulu apa yang dimaksudkan dengan tashil. Baik, tashil adalah erti dari segi bahasanya adalah memudahkan ataupun mudah. Dan dari segi istilahnya ialah membunyikan suara hamzah. Huruf hamzah itu di antara hamzah dan alif dan dengan maksud meringankan hamzah. Baik, kita tengok dalam surah Fussilat ini pada perkataan kalimah a'jamiyun. A'jamiyun. Jadi bacaannya bukan a'jamiyun, bukan jamiyun, tapi bacaannya adalah a'jamiyun, iaitu seolah-olah membunyikan huruf hamzah dan alif. Tetapi perlu kita fahami huruf alif yang ada bulat tanda di atas itu bukanlah hamzah qat'i maupun hamzah wasal, tapi ianya adalah tashil, yang mana bacaannya adalah a'jamiyun. A'jamiyun, iaitu seakan-akan hamzah dan seakan-akan alif. أعجمي وعربي. أعجمي وعربي. Seterusnya saya sambung dengan naqal, iaitu saya ambil dari surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul Azim. Baik, sebelum saya keluarkan kalimah naqal itu, kita fahami dulu apa yang dimaksudkan dengan naqal. Baik, dari segi bahasa, naqal ialah pindah. Dan kalau kita tengok dalam surah Al-Hujurat ini, pada ayat yang ke-11, perkataan yang naqal adalah selepas perkataan bi'sa, iaitu al-ismu. Okey, cara membacanya adalah memindahkan harakat hamzah ke huruf sukun sebelumnya dan setelah itu dibuang huruf hamzah dan sukun lam. Baik, iaitu bi'salismu, bukan bi'sailsmu. Bi'salismu bukan, tetapi bacaannya adalah bi'salismu. Bi'salismul fusuq. بئس الاسم الفسوق. بئس الاسم الفسوق. Seterusnya saya sambung dengan silah. Okey, baik, menurut riwayat Hafs an Asim, hanya ada satu ayat sahaja berkaitan dengan silah, iaitu dalam surah Furqan ayat yang ke-69.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Okey, baik. Cara bacaannya silah adalah pada perkataan fihi, di mana cara membacanya adalah bacaan panjang dengan dua harakat ha dome yang sebelumnya terdapat ya sakinah, iaitu kita panjangkan dua harakat fihi muhana. Fihi muhana. Fihi muhana. Seterusnya saya sambung dengan idgham mutaqaribain, iaitu saya ambil dari surah Al-Mursalat ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Baik, dari segi bahasa, idgham mutaqaribain itu bermaksud memasukkan, dan dari segi istilahnya ialah apabila dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan berbeza sifatnya bertemu dan huruf yang pertama itu sukun. Baik, kalau kita tengok dalam ayat ini, kalimah nakhluqkum iaitu huruf qaf dan huruf kaf itu mempunyai sifat yang berbeza tetapi makhraj hurufnya seakan sama, iaitu qaf dan kaf. Jadi disebabkan huruf qaf itu sukun, jadi bacaannya adalah dengan memasukkan di antara qaf dan kaf, iaitu alam nakhluqkum. Mimma immahin. Alam nakhluqkum mimma immahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azharuddin bin Abdul Aziz akan meneruskan perbincangan berkaitan dengan bacaan khusus riwayat Hafs dan Asim. Baiklah, pertama sekali saya akan menerangkan berkaitan dengan hukum sakta. Untuk pengetahuan semua, di dalam Al-Quran terdapat 4 sahaja hukum berkaitan dengan sakta. Macam mana kita nak tahu bahawa hukum itu adalah hukum sakta? Jadi di dalam ayat tersebut akan terdapat huruf sin. Ada huruf sin kecil di atas perkataan tersebut. Jadi sebelum tu saya akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan sakta. Sakta ni ialah diam sejenak sekitar 2 harakat dengan tidak memutuskan atau berganti nafas. Dalam arti kata lain, kita meneruskan ayat tanpa menggunakan nafas yang baru. Maknanya kita guna satu nafas sahaja. Jadi dalam slide ini terdapat contoh daripada surah Al-Qiyamah ayat ke-27. Dekat sini kita akan lihat ada huruf sin di atas perkataan man. Jadi cara bacaan dia macam ni. Wa qila man raq. Jadi di situ kita nampak nafas dia bersambung. Dia tidak saya tidak menarik nafas yang baru. Jadi itu sahaja berkaitan dengan sakta. Wa qila man raq. Wa qila man raq. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan hukum bacaan ibdal. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ibdal? Ibdal ni dari sudut bahasa bermaksud menggantikan atau menukarkan. Jadi apa yang kita tukarkan? Kita tukarkan huruf hamzah yang kedua menjadi huruf mat, iaitu huruf ya. Jadi dari segi istilah, apabila dua hamzah bertemu dalam satu kalimah, iaitu hamzah wasal dan yang kedua hamzah sukun, jadi kita perlukan menjadi hamzah yang kedua itu dia diibdalkan, iaitu ditukarkan kepada huruf mat. Seperti yang saya paparkan di dalam slide, iaitu dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-4. Kita tengok ada perkataan iktuni. Dia pertemuan hamzah wasal dan hamzah sukun. Jadi kita mesti ibdalkan hamzah yang kedua kepada huruf ya. Terdapat dua cara bacaan dia. Yang pertama jika kita waqaf dan kedua jika kita wasalkan. Baiklah, cara bacaan yang pertama kita waqaf. Saya akan menunjukkan cara bacaan dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati
ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Sadaqallahul Azim. Seterusnya, cara bacaan apabila kita wasalkan perkataan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل. Sadaqallahul Azim. Sampai situ saja saya terangkan. Jadi apabila kita wasalkan perkataan itu, hukum kita menjadikan hukum hamzah kedua sebagai ya, dia dibuang. Jadi kita baca seperti biasa saja, kita sambungkan samawati tuni. Jadi begitu saja berkaitan dengan hukum ibdal. Ituni. Baiklah, yang ketiga saya akan menerangkan hukum bacaan, iaitu iltiqa' sakinain. Jadi iltiqa' sakinain ni dia terjadi apabila huruf tanwin, tak kisahlah huruf tanwin itu dia berbaris atas, berbaris bawah ataupun berbaris depan, dia berjumpa dengan hamzah wasal, iaitu hamzah yang di atasnya terdapat kepala huruf sad. Ia akan menjadi, maka terjadilah hukum iltiqa' sakinain di situ. Jadi dalam situasi ini ada dua perkara yang kita perlu buat. Yang pertama, kita menjadikan tanwin tersebut kepada satu baris sahaja. Yang kedua, kita perlu menambahkan huruf nun kecil yang berbaris bawah. Jadi saya akan terangkan berkaitan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-180. Dekat sini kita dapat lihat ada perkataan khairul wasiyah. Di atas surah itu terdapat tanwin yang berbaris atas, dan di perkataan wasiyah itu terdapat hamzah wasal. Jadi kita akan tukarkan khairan tu menjadi kepada khaira. Jadi cara bacaan dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. Jadi Sadaqallahul Azim. Jadi dapat lihat saya tidak baca sebagai khairul wasiyah kerana terdapat hukum iltiqa' sakinain di situ. Kita kena ingat sampai bila-bila pun huruf nun itu akan menjadi huruf bawah. Jadi apabila kita berjumpa tanwin bertemu dengan hamzah wasal, kita perlu menambahkan huruf nun yang berbaris bawah. Itu sahaja berkaitan dengan hukum ini. Khairanil wasiyatu lil walidain. Khairanil wasiyah. Yang keempat, saya akan menerangkan berkaitan dengan hukum idgham mutajasinain. Terlebih dahulu saya akan memberitahu apakah itu idgham. Idgham itu menggabungkan. Kita menggabungkan huruf yang pertama dengan huruf yang kedua, seperti huruf ta dengan huruf ta. Jadi apabila dua huruf ini digabung akan menghasilkan tasydid. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan idgham mutajasinain? Idgham mutajasinain ini ialah pertemuan dua huruf yang bersamaan makhraj tetapi berlainan sifat, atau bersama pada sifat tetapi berlainan pada makhraj. Saya akan menerangkan huruf-huruf dalam idgham mutajasinain yang sama makhraj dia. Yang pertama, kita terdapat huruf dal, ta dengan ta. Yang kedua, huruf sa, huruf za. Yang ketiga, huruf ba dengan huruf mim. Dia punya makhraj dia sama je. Jadi sebagai contoh, dalam surah Al-Baqarah terdapat perkataan qad tabayyana, pertemuan huruf dal dan huruf ta. Dia punya makhraj dia kan sama. Jadi cara bacaan dia, kita perlu mematikan huruf dal dan kita
membaca huruf ta dengan bertasydid. Jadi cara bacaan dia A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi di situ saya tidak membunyikan huruf dal dan saya mematikan huruf dal dan terus memasukkan huruf ta dan ada syaddah di situ. Jadi itu sahaja berkaitan dengan idgham mutajasinain. Qad tabayyana ar-rusydu. Qad tabayyana. Yang terakhir, saya akan menerangkan berkaitan dengan hukum izhar syafawi. Jadi, dari segi bahasa, izhar ni bermaksud jelas. Jadi, kita perlu baca dengan jelas. Yang kedua, syafawi. Syafawi bermaksud bibir kerana makhraj huruf mim adalah keluar dari kedua-dua bibir. Macam mim. Daripada cara kita baca huruf mim tu keluar, dia memerlukan kita menggunakan kedua-dua bibir kita. Jadi cara bacaan dia dengan menjelaskan sebutan mim sakinah tanpa dengung. Jadi izhar syafawi ni dia tergolong dalam hukum mim mati, iaitu apabila huruf mim bertemu selain daripada huruf mim dengan huruf ba. Maka jika huruf mim mati bertemu dengan selain daripada huruf mim dengan ba, dia akan terjadilah hukum izhar syafawi. Jadi dalam surah Al-Falaq ayat keempat, saya ada contoh berkaitan dengan izhar syafawi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cara bacaan dia walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi nampak saya menjelaskan perkataan saya menjelaskan hukum mim tu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tanpa sebarang dengung di situ. Jadi itu sahaja berkaitan dengan izhar syafawi. Saya harap apa yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakun lahu kufuwan ahad.